Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Faridatul Faraid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah moga-moga kita diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita sebagai tetamunya di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kat mana? Lama dah ni.
Kan? Lama kan tak datang? Setahun dah. Bulan 5 last. Kat mana? Ada tanda? Sifat kesempurnaan yang wajib. Cuba baca sikit. Sifat kesempurnaan yang wajib macam mana? Oh ni, sifat kesempurnaan yang wajib diketahui. Dan setengah kan? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Sekejap. Kitab Jawi Lama muka surat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 baris daripada atas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat atas khilaf yang lagi akan datang. Dan kaul yang rajih itu pula yang pertama, dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal, dan tiada harus dinafikan dia dengan ijma', kerana ia setengah daripada segala perkara kamalat. Maka barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir. Wal-iyadzu billah ta'ala. Dan hanya sungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil jua. Okey, baik. Ini berkenaan dengan tambahan, maklumat tambahan kita berkenaan dengan yang kita namakan sifat 20 ni. Okey. Walaupun dia tambahan tapi pentinglah. Dan penting di sini untuk kita sama-sama pelajarinya, kerana kita berada di akhir zaman yang di mana zaman ni zaman kegoncangan akidah. Dan pegangan kita sifat 20 ni lah, ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sesiapa yang menolak pengajian sifat 20 ni atau menolak apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka dia bukanlah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bila bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, maka dia dikira masuk di dalam neraka. Bukan akidah yang benar. Ya? Jadi kita di sini duk mengaku-ngaku kita ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa dia ahli sunnah wal jamaah? Adakah kita ambil tahu? Atau kita main kodan aja hidup kita ni? Baik, ni kita nak mengajinya. Jadi, kata musannif pengarang kitab,
dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu. Nak ceritanya, nak maksudkan sini, sifat Allah tu banyak. Sifat Allah tidak terkira. Bukannya 20 sifat tu. 20 sifat tu ulama susun untuk supaya kita wajib mengajinya. Wajib kita belajar tentangnya. Tapi dari sudut kita beriman, sifat Allah itu tidak terkira. Kerana terlalu banyak. Terlampau banyak sifat Allah. Sehingga tak, istilah kita panggil dari segi matematik, orang panggil infinity. Maknanya tak ada hujung. Semua sifat yang terbaik, semua tu berapa banyak? Tak tahu. Banyak gila. Semua yang terbaik, yang elok-elok, yang positif, apa semua dekat Allah. Semua tu berapa? Tak tahu. Tapi semua sekali lah. Macam tu. Itu panggil ijmal. Jadi dia kata dan setengah. Dan setengah ni mana sebahagian. Daripada banyak sifat tu, ada beberapa yang wajib kita kena belajar. Maksudnya tu. Jadi kita tak wajib belajar semua sekali. Sebab semua sekali bila nak habisnya, sebab tak terkira sifat tu. Jadi madai yang dinamakan sifat 20 itu sahaja. 20 sifat tu. Jadi dia kata dan setengah daripada sifat kesempurnaan. Kesempurnaan mana? Sifat Allah. Semua sifat-sifat kesempurnaan Allah tu, sebahagian daripadanya itu barang yang wajib diketahuikan dia. Barang-barang ni maknanya sesuatu. Sesuatu yang wajib diketahuikan dia. Dia tu siapa? Kita. Dia tu kita. Iaitu hamba Allah. Wajib ke atas kita belajar akan dia. Malah bukan sakat kita kena wajib belajar. Jin pun kena wajib belajar. Malah juga disebut lagi dalam kitab-kitab yang lain, Ya'jud Ma'jud pun wajib belajar. Sebab Ya'jud Ma'jud ni sebenarnya manusia. Cuma dia manusia yang jahat. Dia terkurung dalam satu tembok. Tapi zaman Nabi pun sudah berlubang sebesar lingkungan jari. Nabi tunjuk. Kalau zaman Nabi besar ni dah, Nabi dah wafat lebih kurang 1400 tahun lebih dah. Jadi kalau kira logik, takkan besar ni lagi lubang dia. Silap-silap dah keluar ke apa, kita pun tak tahu. Sebab atas muka bumi ni banyak dah manusia jahat. Jadi wajib ke atas. Ini kan pula lagi kita lah, orang yang Islam lagi beriman. Wajib ke atas kita belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan hukumnya di sini wajib. Apa makna wajib? Makna wajib ma yuthabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Siapa yang tak mengaji sifat 20 ni atau tak mengaji tentang sifat-sifat Allah, maka dia ini dikira berdosa. Dan bukan sakat dikira berdosa, maka dia termasuk dalam kategori ahli maksiat. Dan bila dia termasuk dalam kategori ahli maksiat, maka disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang dalam kitabnya Hidayatus Salikin, yang diambil daripada terjemahan kitab Imam Ghazali iaitu Bidayatul Hidayah. Dia kata siapa yang tak mempelajari ilmu fardu ain, iaitu 3, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi salah satu daripada ilmu fardu ain itu ialah tauhid. Ini akidah yang kita duduk mengaji ni. Siapa yang tak mengaji, maka berdosa besar dia kepada Allah dan dia termasuk dalam ahli maksiat. Dan kalau dia mati, maka matinya sebagai mati fasik. Matinya setaraf dengan orang mati berzina. Matinya setaraf dengan orang mati minum arak. Matinya setaraf dengan orang yang mati main judi. Walaupun semasa hidupnya dia tak pernah pun minum arak, setitik air arak pun tak pernah masuk dalam tekak dia. Dia tak pernah pun makan babi pun tak pernah. Dia tak pernah main judi. Dia tak pernah berzina. Tapi dia juga tak pernah mengaji. Maka dia termasuk dalam kategori ahli maksiat. Macam orang lain yang maksiat tadi tu. Tu ada kat muka bumi ni dia marah. Orang buat maksiat dia marah. Orang minum arak dia marah. Orang judi dia marah. Yang dia tak mengaji tu,
Dia tak tahu yang dia pun maksiat juga. Berat ni. Dan berapa ramai orang kita buat tak kisah saja dalam masalah. Kan? Ada berapa puluh biji rumah, tapi yang betul-betul nak mendalami berapa kerat sahaja. Kan? Itu pula kalau kadang-kadang yang datang pula bukan niat nak mengaji pun, sebab nak tunggu masuk waktu isyak. Tapi bukan sinilah, sini bagus ni. Tempat lain. Kan tak laku pula barang tu. Tempat lain. Sebab tu kadang-kadang bila kita lajak sikit je kuliah, dia punya jeling kat jam. Kan? Tu. Sebab apa? Sebab dah masuk waktu isyak dah. Padahal nak ngaji kan. Ngaji dulu lambat sikit, tak apalah. Bukannya sembahyang isyak sampai 12.30. Sekejap aja. Ada sebab ini barang yang wajib ke atas kita, kena mengetahui akan dia. Kalau kita belajar dah Ustaz, 40 tahun dah belajar, tapi itulah saya slow lah Ustaz, tak apa-apa nak faham lagi. Kalau mati, moga-moga Allah maaf dikira lepas. Sebab apa lepas? Sebab dia dah usaha dah. Sebab nak bagi faham ni bukan kitab, bukan tok guru, bukan ustaz. Kan? Nak bagi faham ni Allah. Jadi dia dah mengerjakan kerja dia dah, usaha dia, apa dia? Usaha dia pergi mengaji. Tapi dia tak faham. Sebab yang bagi faham tu Allah. Dan Allah yang tak bagi dia faham. Tak apalah buat macam mana. Jadi Allah maafkan dia, tak ada masalah. Yang ni yang langsung tak ada peduli soal majlis ilmu. Langsung tak ada nak mengaji. Dia tahu ada kuliah, tapi dia buat-buat tak tahu. Terserempak kawan balik daripada kuliah. Mana? Tak tadi kan ada kuliah. Oh ya. Oh ya, buat terkejut. Oh ya, padahal dah tahu dah. Ada kuliah Nah, tu terserempak pula ustaz kat kedai makan. Kan lepas habis kuliah ustaz lapar tak pergi makan. Oh ustaz, ada kuliah Dia buat tanya ada kuliah, baling dengan pinggan tu. Orang datang tempat dia, dia boleh tanya, ada kuliah Ustaz? Tu pelik manusia ni. Macam-macam. Baik. Barang yang wajib diketahuikan dia. Diketahui apa? Atas jalan tafsil. Jalan tafsil. Kita dah mengaji dah sebelum ni. Jalan tu ada dua, tapi lah lama sangat tinggal ni takut lupa pula kan. Jadi jalan mengenal Allah ni ada dua jalan. Satu namanya jalan tafsil. Satu lagi namanya jalan ijmal. Ingat balik. Dua-dua jalan wajib. Dua-dua jalan tu wajib, bukan pilihan, tapi dua-dua wajib. Cuma apa bezanya? Jalan ijmal, jalan rangkuman. Rangkuman ni maksudnya pukul rata. Macam saya sebut di awal kuliah tadi. Semua sifat yang baik-baik, semua sifat yang elok-elok, semua sifat yang sempurna, semua sifat yang positif-positif, semua ke Allah. Semua tu panggil ijmal. Dia pukul rata. Dia tak hurai satu-satu. Dia tak sebut satu-satu, tapi dia sebut semua sekali. Semua sifat yang elok, yang baik-baik, semua ke Allah. Semua tu dipanggil ijmal nama dia. Itu wajib kita kena beriman juga. Wajib kita kena belajar juga. Tapi belajar secara keseluruhan macam tu je lah. Wajib kita berpegang bahawa semua sifat yang kamalat, yang ini maknanya yang sempurna, semuanya ada pada Allah. Dan tak ada pada Allah itu sebarang satu pun sifat kekurangan, naqais. Tak ada. Allah ni sempurna semua. Kurang sikit pun tak ada. Pegang macam tu. Pegang macam tu dipanggil ijmal. Itu iman mujmal namanya. Beriman secara jalan ijmal. Tapi yang disebut dalam kitab ni dia kata atas jalan tafsil. Okey, tafsil macam mana pula? Tafsil ni terperinci. Belajar tu satu-satu. Mana satu-satu tu? Sifat 20 tu lah. Satu-satu sifat. Mula wujud. Okey, wujud tu macam mana? Belajar. Lepas tu sifat apa pula? Kidam. Kidam tu macam mana pula belajar? Bakok. Betul bakok pula. Satu-satu tu dipanggil namanya jalan tafsil. Jadi dia kata sini, wajib diketahuikan dia atas jalan tafsil. Maknanya, belajar dengan jalan tafsil tu hukumnya wajib. Maknanya belajar satu-satu sifat Allah tu wajib.
Maknanya setiap orang beriman wajib dia tahu satu demi satu sifat Allah. Yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga baqa'. Dan tahu tu bukan setakat tahu sebutnya. Tahu nak dia punya isi dalam dia. Wujud tu macam mana wujud? Apa maksud wujud? Kidam tu macam mana? Apa maksud kidam? Baqa' tu pula macam mana? Apa maksud baqa'? Satu. Itu namanya iman atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil. Hukumnya wajib. Dan kalau tak mengaji Ustaz, hukumnya berdosa lah dia. Sebab ni barang wajib. Barang wajib macam semayang. Semayang kan wajib. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat dapat dosa. Samalah juga ni. Kan? Wajib dia. Mana kalau kita mengaji dapat pahala. Kalau tak mengaji dapat dosa. Cuma ada pandangan yang syadid. Syadid ni maksudnya keras. Pandangan dari kalangan ulama'. Dia berpegang pada pandangan yang agak keras. Dia kata orang yang tak mengaji fardu ain ni, dia berdosa. Itu memang sepakatlah ulama' kata berdosa. Tapi yang syadid ni pula kata bukan sakat dia berdosa biasa, malah setiap saat, setiap detik dia berdosa. Apa saja dia buat semua dosa. Makan dosa, minum dosa, berjalan dosa, pergi kerja dosa, balik kerja dosa, semua dosa. Tak kira buat apa pun, semua dosa. Sebab apa semua dosa? Sebab segala nikmat Allah dia ambil, tapi Allah yang bagi nikmat, dia buat tak reti aja, dia buat tak kenal, dia buat tak tahu. Dia langsung tak ada nak ambil peduli siapa yang bagi nikmat ke aku ni. Dia tak nak belajar pun. Maka dosa lah tu, derhaka dah tu. Jadi hamba yang jahat dah tu. Kan? Lepas tu kalau kita ni rasa syukur atas nikmat Allah beri, kita kenal lah Allah yang bagi nikmat tu. Kan? Kenal lah dia macam mana. Allah ni sifat Allah macam mana. Sebab tu patah orang dulu-dulu kata tak kenal maka tak cinta. Maksudnya apa? Tak kenal Allah maka tak akan cinta Allah. Tak kenal Rasulullah maka tak akan cinta pada Rasulullah. Tak kenal Islam maka tak akan cinta pada Islam. Jadi nak kena kenal. Nak kena kenal tu macam mana? Kena mengajilah. Kena ambil tahu ilmunya, belajar, tak faham, cari sampai faham, macam gitu. Kalau dunia kita boleh pulun cari sampai dapat duit untuk kita makan minum, takkan bahagian ilmu kita tak sungguh-sungguh cari untuk melepaskan kita daripada azab api neraka Allah. Kan? Dan nak masuk ke dalam syurga Allah. Dia ingat syurga ni bermudah-mudah. Kalau syurga ni bermudah-mudah, sahabat tak payah sampai turun medan jihad lah. Kan? Cukuplah sahabat semayang. Sebab sahabat semayang belakang Nabi. Kan? Kita semayang belakang imam kampung kita je. Kan? Ini belakang Nabi terus semayang. Mana lagi semayang lagi hebat kalau melainkan semayang belakang Nabi. Kan? Hebat dah tu. Lepas tu kalau dah hebat macam tu, tak payah pergi perang, tak apa. Tak apalah, Rasulullah kata, jom ada panggilan jihad ni. Tak apalah, saya hebat dah ni. Nah, kan? Dah sahabat turun sampai putus tangan, putus telinga. Ada yang sampai putus nyawa terus, mati terus, syahid. Sebab apa? Sebab nak boleh ke syurga Allah. Jadi kalau sahabat terpaksa korban nyawa dan anggota badan dia demi nak dapat syurga Allah, takkan kita duduk saja boleh dapat syurga Allah? Fikir dengan logik tengok. Takkan kita duduk saja gini, syurga dah aku ni, syurga dah. Duk bayang bidadari, wah bidadari aku. Ya sungguh kedak ada bidadari dia. Belum tentu lagi. Kan? Kata. Jalan tafsil, iaitu berapa? 13 sifat. 13 sifat saja. Kalau ikut sepakat ulama, itulah yang paling wajib secara tafsil. Secara tafsil ni maknanya satu persatu kita kena mengaji banyak mana? 13 sahaja. Kan banyak mana pun. 13 sahaja. Kan? Kalau kita mengaji betul-betul, memadai setahun sebulan, habis dah. Kan? Kuliah sebulan sekali. 1 bulan 1 sifat. Kan? Tapi belajar betul-betul lah, tak faham, tanya, Ustaz, macam mana wujud tu, macam mana? Okey, clear wujud, bulan pertama selesai. Bulan kedua, kidam. Bulan ketiga, baqa'. Sampai 13. Setahun 12 bulan. Lepas tu masuk tahun depan tu, bulan 1. Habis 13. Habis khatam, Ustaz, saya yang alim dah. Lepas ni saya tak datang kuliah dah. Tapi nak kiranya, bahagian asas dia lepas lah. Walaupun tak dalam, jelah dia bukan nak jadi mufti pun. Kan? Tapi asas keimanan dia lepas dah.
Sebab dia dah faham 13 sifat bagi Allah Ta'ala tu. Ini bertahun-tahun. Bukan 13 bulan, 13 tahun. Apa wujud? Wujud apa? Dia tak tahu. Sifat 20 tak tahu. Ada seorang makcik tu lagi lah. Tu guru gurau dengan dia. Makcik ni agaknya mungkin dia tak pernah mengaji agaknya. Jadi Tok Guru kata ni kita sifat 20 apa semua, Tok Guru cerita pasal sifat 20. Tu makcik tu tanya, "Ustaz," dia kata, "sifat 20 tu menatang apa?" Dia tanya. Menatang apa? Dia ingat menatang kat sifat 20. Lepas tu Tok Guru pun sajalah ngusik dia. Tok Guru Siddiq no, dia saja ngusik je, gurau je. Tok kata, menatang bewok," dia kata. Dia percaya. Bewok, dia kata. Besar ke kecil Ustaz? Dia kata. Besar ke kecil? La ilaha illallah. Sampai tak pernah dengar sifat 20 tu apa dia. Tu. Kita jangan sampai jadi cerai macam tu lah. Kan? Tahu sikit-sikit pun kira okey dah lah. Ini sampai langsung tak tahu. Apa benda ni? Nak tahu. Kan? Ni zaman dahsyat dah kita ni. Kita berada di zaman Coldplay. Zaman orang nak maksiat, nak hiburan, itu yang disonok. Kan? Agama tak tahu, sifat Allah tak tahu. Rukun Islam tak tahu, rukun iman tak tahu. Rukun negara dia tahu. Kan? Tak tahu dia, rukun semayang tak tahu. Kita jumpa ada orang tak boleh habis baca Fatihah. Sangkut tengah-tengah. Dia tak tahu. Ada sahabat saya seorang tu, dia jadi cikgu. Pencen dah tapi dia cerita masa pengalaman dia jadi cikgu. Kan? Tapi ini budak-budak anak murid yang kelas-kelas belakang ni lah. So ambil uduk, dia komo-komo, kodok-kodok, tui. 3 kali komo termenung. Apa sah termenung? Lepas komo buat apa Ustaz? Dia tanya balik lepas komo buat apa? Ambil uduk pun tak tahu dah macam mana. Kalau ambil uduk tak tahu dah mandi wajib tahu tak? Logiknya. Kan? Benda ringkas pun tak tahu lah, benda berat lagi tak tahu. Ni Allah masalah tu. Tu tak apa budak lagi. Ada bapak budak mandi wajib pun tak tahu macam mana. Jadi macam mana dia punya perbuatan dia apa semua, dia tak sucikan diri dia. Masalah. Atau dia kata, tadi dia kata 13 sifat atau 20 sifat. Dia sebenarnya gini. Sifat yang pertama sampai 13 yang dikatakan 13 sifat ni, itu sifat Allah yang disusun oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia yang susun 1, 2, 3 sampai 13 tu. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka orang pun beri gelaran, siapa yang ikut dia ni orang panggil Asy'ariyah. Asy'ariyah tu kita lah, Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Inilah imam kita yang dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ni, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia ni siapa? Dia ni cucu kepada salah seorang daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya sahabat Nabi nama Abu Musa Al-Ash'ari, nama sahabat Nabi tu, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia mengaji dengan Nabi, direct dengan Nabi, sahabat Nabi ni. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian lahir daripada keturunan dia tu, cucu dia, anak dia punya anak. Cucu dia lahir, nama cucu dia tu Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan Abul Hasan ni lah yang menyusun sifat 13, sifat Allah dari 1 sampai 13. Maka orang pun dengan sebab ilmunya yang tinggi, dia mendapat gelaran imam. Maka dipanggillah dia Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Diringkaskan disebut sebagai Asy'ariyah. Itulah kita kumpulan kita ataupun akidah yang kita pegang hari ini, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Asy'ariyah tadi tu. Tu 1 sampai 13. Kemudian datang lagi satu orang ulama. Kemudian ilmu sifat 13 ni dah tersebar seluruh dunia. Sampailah dekat telinga seorang ulama ni, dia bukan dia tak puas-hati, tapi dia nak tambah lagi, elok lagi, maka dia tambah lagi 7 sifat. Dia kata aku nak perelokkan lagi akidah ni, maka aku tambah lagi 7 sifat.
Maka lagi 7 sifat tu ditambah. 7 campur 13 jadi berapa? 20. Tu yang sampai hari ni kita duk kata mengaji sifat 20 tu. Atas sebab dua orang ulama ni lah. Yang tambah tu pula namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dipendekkan orang beri gelaran kat dia Maturidiyah. Tu yang disebut Maturidiyah tu. Sebab tu disebut akidah ahli sunnah wal jamaah ialah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa tu Asy'ariyah Maturidiyah? Asy'ariyah itulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang susun sifat 1 sampai 13. Kemudian Maturidiyah itulah yang tambah lagi 7. Maka melengkapkannya jadi 20. Tu yang kita sampai hari ni kita duk panggil sifat 20. Sifat 20 ni bukan Melayu je mengaji. No, Arab tu mengaji. Cuma dia tak panggil lah sifat 20. Dia bukan cakap Melayu. Dia panggil Ishri Nasifah. Ishri Nasifah artinya 20 sifat. Tu. 20 sifat atas khilaf. Ni dikata khilaf ni. Khilaf ni maknanya satu pandangan, kalau ikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memadai sampai 13. Tapi kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia tambah lagi 7 jadilah 20. Jadi itu yang dimaksudkan khilaf. 13 dan 20. Tak ada masalah tu. Yang lagi akan datang tu maknanya nanti dia akan cerita lagi pasal khilaf ni, pasal 13 dan 20 tu. Dan qaul ni maksudnya pendapat. Dan qaul yang rajih itu maknanya yang kuat. Jadi pendapat yang paling kuat itu qaul yang pertama. Jadi dia kata pendapat yang paling kuat antara dua pendapat tadi. Mana dua pendapat tu? Satu pendapat 13 sifat, satu pendapat 20 sifat. Antara dua pendapat ini, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat ialah pendapat yang pertama, iaitu qaul yang pertama. Qaul yang pertama mana? 13 sifat tu. Jadi suatu kata ulama tauhid, paling kurang seseorang yang beriman ini mesti tahu sifat Allah 13. Sebab itu qaul yang paling rajih. Tapi kalau dia nak perkuatkan lagi iman dia, tambahlah lagi 7 tadi tu, jadi 20. Dan itu juga antara yang afdal. Sebab apa afdal? Lagi banyak kita mengaji, lagi banyaklah ilmu kita, dan insya-Allah lagi kuatlah iman kita. Itu maksud dia. Okey, boleh. Tapi paling kurang 13. Okey, paling kurang. Jadi jangan sampai 13 tu pun tak ada. Kalau tak ada, kita duduk atas akidah apa kita ni? Dan itu jadi masalah. Qaul yang rajih itu qaul yang pertama. Dan 7 yang tinggal lagi baki tu. Kan tadi 20 tu, lagi 7 tu. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahui. Wajib juga. Yang lagi 7 tu tetap wajib juga. Bukan suruh tolak. Tidak. Wajib juga. Cuma wajibnya dengan jalan dia kata atas jalan ijmal. Apa ijmal tadi? Rangkuman. Pukul rata saja. Lagi 7 tu sebenarnya sifat kaunuhu. Jadi seluruh sifat kaunuhu tu kita bahas sekaligus pun tak apa dah. Bahas ringkas-ringkas pun tak apa dah sebab dia ijmal saja. Tapi kalau yang 1 sampai 13 dia kena kupas satu demi satu. Dia kena belajar satu demi satu. Faham betul-betul setiap satu tu. Adapun yang lagi 7 tu faham sekali jalan pun tak apa. Macam tu. Sebab sekali jalan tu panggil ijmal. Kalau satu-satu dipanggil tafsil. Jadi 1 sampai 13 tafsil, lagi 7 tu ijmal. Jadi melengkapkannya tetap 20 juga. Cuma bezanya tafsil dan ijmal. Boleh faham? Dan tiada harus dinafikan dia. Tiada harus maknanya tidak patut. Tidak patut kita menafikan dia. Dia mana? Dia sifat yang 7 lagi tu. Yang ditambah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi tu, yang Maturidiyah tu. Kan ditambah lagi 7. Yang 7 tu kata ulama tak patut kamu menafikan dia. Tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Walaupun mungkin kita mengaji sampai 13 je, 1 sampai 13 je. Lepas tu dia dah kata cukup lah tu Ustaz, saya tak nak mengaji dah. Setakat 13 ni saja. Okey, dia dah lepas dah. Kira asas dia dah lepas. Tapi dia tak boleh tolak lagi 7 tu. Maksud tak boleh lagi tolak, dia tak boleh nafikan 7 tu. Lagi 7 ni, lagi 7 semua tak betul. Kalau cakap gitu, dia boleh jadi kafir. Tapi kalau lagi 7, tak ngaji lagi 7 ni, nanti-nanti lah, nanti-nanti tak pergi. Sebab dia tak nafi. Dia cuma malah ngaji je. Dia bukan menafi. Kalau menafikan, dia kata sini.
Dan tiada harus dinafikan dia dengan ijma'. Ijma' maknanya sepakat ulama'. Seluruh ulama' kata tak boleh tolak sifat lagi 7 tu. Kerana ia setengah daripada segala perkara kamalat. Sebab lagi 7 tu adalah sifat-sifat kamalat Allah. Sifat kesempurnaan Allah. Jadi kalau tolak berarti menolak sifat kesempurnaan Allah. Maka barang siapa menafikan dia, nampak? Siapa yang tolak sifat yang lagi 7 itu, jadi ia kafir. Jadi kafir dia. Jadi kafir. Jadi tak boleh tolak. Wal iyadzu billahi ta'ala. Apa maksud wal iyadzu billah ni? Wal iyad maknanya dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Minta berlindung. Berlindung apa? Berlindung dengan Allah Ta'ala daripada jadi kafir. Minta jauh. Minta kat Allah supaya jauhkan sifat-sifat kafir melekat kat diri kita. Dan hanya sungguhnya. Maknanya hanya itu sahaja. Tiada wajib diketahuikan. Jadi maksudnya sifat yang lagi 7 itu tak boleh tolak. Siapa tolak jadi kafir. Tetapi sifat lagi 7 itu hanyalah kita ni tak wajib diketahuikan atas jalan tafsir. Tak wajib kita belajarnya dengan cara tafsir. Tapi wajib kita belajarnya secara ijmal sahaja. Tu yang dimaksudkan. Jadi sifat lagi 7 tu bukan suruh tolak. Belajar juga. Tapi belajar kadar ijmal. Bukan kadar tafsir. Kadar tafsir mana? Yang 1 sampai 13. Itu kena tafsir. Lagi selebihnya lagi 7 tu kadar ijmal sudah. Itu yang dimaksudkan oleh ulama tauhid. Boleh? Boleh lagi? Pertamanya. Habis dah. Bab apa nama 13 7 apa semua tadi tu. Sekarang dia nak masuk dah. Ni nak masuk. Bermulanya kita masuk setelah beberapa bulan. Sekarang baru nak mula masuk sifat 20 ni. Pertamanya wujud. Jadi kita nak belajar malam ni sifat yang pertama. Iaitu sifat tu namanya wujud. Okey, untuk mempelajari sifat-sifat Allah ni secara jalan tafsili atau terperinci satu demi satu, kita kena bawa dia 5 poin. 5 poin ni kena ada. Kalau ada 5 poin ni baru dikira kita ni belajar tauhid ni dengan jalan tafsir. Maknanya bau kita ni betul-betul yang dikira faham. Mesti ada 5. Apa 5 tu? Yang pertama nama sifat. Kita kena tahu. Apa nama sifat tu? Yang kedua ertinya. Apa erti sifat tu? Yang ketiga maknanya. Apa maknanya pula? Erti dengan makna lain. Nanti kita akan tunjuk. Yang keempat lawannya. Lawan bagi sifat tu. Yang kelima dalilnya. Dan apa dalilnya? Dalil artinya bukti. Apa buktinya? Yang tu kena ada 5-5 ni. Barulah dikira mengaji kita tu dengan jalan tafsil terperinci. Baik. Pertamanya dia kata wujud. Jadi ini yang poin yang pertama. Nama sifat. Apa nama sifatnya? Wujud. Nama dia wujud. Wujud ni sebenarnya bahasa Arab. Tapi sudah dimelayukan. Dalam Melayu pun orang guna kat perkataan wujud. Tapi asal usulnya wujud tu bahasa Arab. Okay? Nama dia wujud. Maka yang pertama dia kata daripada 13 sifat itu wujud. Kemudian pergi poin yang kedua. Ertinya. Dia kata ertinya ada. Jadi erti bagi wujud tu ada. Erti ni apa? Erti ni maknanya terjemahan bahasa. Sebab wujud ni tadi dalam bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Kita orang Ajam. Ajam ni maknanya orang yang selain Arab. Jadi kita kena terjemahlah ke dalam bahasa yang kita faham. Sebab kita orang Melayu. Maka terjemah dalam bahasa Melayu. Erti wujud tu artinya ada. Okey, artinya ada. Yang ketiga makna dia. Jadi kita pergi masuk makna dia pula. Dan dikehendaki dengan wujud itu, dikehendaki itu maksudnya apa yang dimaksudkan dengan wujud itu. Ni dia nak masuk yang poin ketiga itulah makna tu. Dan dikehendaki dengan wujud itu wujud yang zati. Yang dimaksudkan wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang zati. Itu maknanya. Makna Allah itu wujud, artinya wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang zati. Apa maksud wujud yang zati? Wujud yang hakiki.
Wujud yang sebenar-benarnya. Diri Allah tu, zat ni maksudnya diri. Allah tu ada dirinya. Diri Allah tu wujud. Tapi jangan kita fikirkan tentang macam mana rupa diri Allah tu. Tak boleh. Itu hukumnya haram. Jangan kita bayang-bayangkan diri Allah tu petak ke, bulat ke, besar ke, kecil ke, tak. Jangan payang berbentuk-bentuk sana. Berbentuk itu adalah sifat makhluk. Makhluk ini berbentuk-bentuk. Sebab apa makhluk ini berbentuk-bentuk? Kerana ada yang membentuknya. Siapa yang membentuknya? Allah. Jadi kalau kita kata Allah tu berbentuk-bentuk, siapa yang bentuk Allah? Jadi tidak. Habis macam mana? Wallahu a'lam. Jawabnya tu. Oh, dia kata ustaz ni tak power ni, dia kata. Nak power pergi mengaji dengan ayah pin. Ilmu kita takat tu Allah bagi tahu yang tu je, tak boleh lebih. Jangan lebih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan? Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. Kami tidak mempunyai pengetahuan illa ma 'allamtana, selain apa yang engkau berikan pada kami. Apa yang Allah bagi kat kita, setakat itu je yang kita boleh faham. Lebih daripada itu tak boleh, tak mampu. Jangan fikir sampai mendalam sangat. Madai, pegang Allah tu ada dirinya, dan dirinya Allah itu wujud, ada. Walaupun macam mana, wallahu a'lam. Cuma kalau nak tengok diri Allah nanti di hari akhirat, jika diizinkan Allah. Maka kata guru kami, jagalah mata kita daripada melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Kerana mata yang melihat sesuatu yang diharamkan, dikhawatiri mata itu tidak akan dapat melihat Allah nanti di hari akhirat. Dan tak dapat melihat Allah itu adalah satu kerugian yang sangat-sangat besar. Sekalipun dia dapat masuk syurga. Sebab nikmat yang paling besar bukan masuk syurga. Nikmat yang paling besar ialah dapat melihat Allah. Sebab apa? Nikmat paling besar iaitu melihat Allah. Syurga tu hebat tak? Hebat lah. Kita baca, kita duduk mendengar ustaz-ustaz cerita kan. Baca dalam ayat Quran pun banyak menceritakan tentang perihal syurga. Syurga ni hebat, cantik, dalamnya ada bidadari, cantik. Bidadari ni, nak cerita cantik dia punya gigi tersangat-sangatlah putih. Tersangat-sangatlah putih macam mana? Kalaulah bidadari suakan muka dia kat langit, dia keluar muka kat langitnya tu, kemudian dia senyum, nampak gigi, terpadam cahaya matahari. Sebab cahaya gigi dia lagi terang daripada cahaya matahari. Kan? Cuba bidadari kat dunia ni. Dia senyum, mendung terus. Ni dia nak buat ni. Nak buat program Ratu Cantik ni. Tapi tak boleh lawan cantiknya bidadari. Oh hebat. Syurga hebat, bidadari cantik. Syurga ni minta apa pun dapat. Lepas tu Allah suruh kita fikir. Kalau syurga tu sudah hebat, bidadari yang Allah cipta tu pun sudah cantik, bayangkan yang menciptanya. Kalau bidadari tu sudah cantik, padahal bidadari tu masih lagi makhluk. Bidadari tu cantik gila dah. Dah yang cipta bidadari jauh lebih cantik ni. Sebab tu para sahabat dia tak memadai nak masuk syurga. Lepas tu kalau walaupun diberitahu kalian ni ada dah dapat anak kunci syurga, belum cukup menggembirakan mereka. Melainkan gembiranya dapat duduk di dalam syurga bersama Rasulullah dan dapat melihat Allah. Itulah kegembiraan yang paling besar. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi moga-moga kita ni dapat melihat Allah dan bersama dengan Rasulullah di dalam syurga. Amin. Selu amin macam tak nak je. Allahu Akbar. Dan dikenaki dengan wujud itu, wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar diri Allah. Adapun wujudnya kita, makhluk ni, kita bukan wujud zati. Kita dipanggil wujud idafi. Dalam bahasa Arabnya, ataupun dalam bahasa tauhidnya. Dipanggil wujudnya kita ni wujud idafi. Kita pun kita sebut kita wujud. Ke kita tak wujud ni? Siapa tak wujud? Cuba bangun. Dia hantu ke apa? Wujudlah kita ni semua wujud. Tapi wujud kita dinamakan wujud idafi. Apa tu idafi tu? Idafi tu maksudnya sandaran saja. Bukan wujud yang sebenar, tapi hanya maksudnya diwujudkan. Kita ada perkataan di kat depan. Allah wujud. Kita bukan wujud, kita diwujudkan. Maknanya kita ni diadakan. Allah memang ada, kita tak. Kita asal tak ada,
tapi kita diadakan Allah. Maknanya kita ni daripada tak ada kemudian baru ada. Jadi benda yang tak ada kemudian baru ada, adakah dia akan kekal? Taklah, sebab asal dia tak ada, maka dia akan kembali pada asal dia balik. Daripada tak ada kepada ada, daripada ada akan jadi balik pada tak ada balik. Itulah diri kita. Jadi hakikatnya kita ni ada ke tak ada sebenarnya? Tak ada. Tu barang asal kita. Sebab tu jangan sombong sangat, kan? Allah tengok je kita ni, amboi sombongnya. Aku padam satgi apa tu? Senyap tu kan? Tu jangan sombong sangat, jangan cakap besar, kan? Jangan melawan Tuhan, kan? Ini sampai bercakap menghina-hina Tuhan, kan? Betul ada seorang tu perempuan. Memanglah dia kaya, duit banyak. Tapi itulah bila jahil agama itulah jadinya. Bila tak mengaji agama, tak menitik beratkan ilmu agama, walaupun namanya Melayu Islam sekalipun. Dia kata apa? Kan orang kata nak murah rezeki, banyakkan solat duha. Dia boleh perli, hampa yang dah solat duha tu kaya dah ke? Dia kata, kau hajarnya, lasernya, cili apa tu? Jahat. Jenis ginilah. Dalam Isra' Mi'raj Nabi nampak ada lembu besar. Lembu tu besar sado. Lembu gemuk betul. Macam lembu balik gym tu, besar. Kan? Dia nak keluar, dia ada lubang kecil, lembu tu keluar daripada lubang tu. Lubang tu kecil je. Lembu tu keluar. Keluar. Bila lembu tu dah keluar, dia berjaya keluar daripada lubang kecil tu, lepas tu dia nak masuk balik. Dia pun sondol-sondol kepala dia. Masa keluar boleh, masa nak masuk tak boleh. Masuk tu dia sondol tak lepas masuk. Sondol tak lepas masuk. Nabi nampak. Nabi ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi pun tanya malaikat Jibril, "Apa ni ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Inilah umat Tuhan hamba. Inilah umat engkau wahai Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, di mana mereka ni bercakap terlampau menyombong sehingga mereka bercakap melampaui syarak, bercakap lebih, melampau-lampau, melebih-lebih, sehingga kan mereka nak patah balik daripada apa yang mereka cakap dah tak boleh. Mana nak tarik balik perkataan tu dah tak boleh. Umpama lembu tadi, dia keluar daripada mulut, daripada lubang yang kecil, dia boleh keluar, tapi nak masuk balik dah tak boleh. Kan itulah. Cakap besar daripada mulut yang kecil. Mulut ni kecil je mulut kita ni, tapi cakap bukan main besar lagi, macam hebat sangat. Lepas tu nak masukkan balik, nak tarik balik kataan dah tak boleh dah. Dan Allah takkan terima dah. Tunggu azab ajalah. Ada. Tu orang macam ni kita nasihat pun tak lut. Dia tak nak dengar, dia sombong dia. Kan? Belagak. Kan? Ingatlah kekayaan yang kita kecapi ni, kurniaan Allah, bukan kita. Jangan sombong. Kamu baru kaya sikit je. Baru jadi jutawan gitu, lebih kurang je. Bolehlah beli Lamborghini ke apa ni. No, Fir'aun bukan Lamborghini beli. Tanah Mesir tu dia punya tu. Piramid berapa banyak dia bina piramid. Nak rakyat jadi kuli dia tu. Kalau nak kira kaya, kaya dia lagi. Ada seekor lagi kaya. Iaitu namanya Korun. Sampai kalau kita korek-korek tanah kat rumah kita jumpa duit, kita kata apa? Harta Korun. Kan? Padahal bila pula Korun duduk kat tanah Melayu? Korun duduk sana. Tapi harta dia juga dikatakan. Maknanya terlampau kaya. Si Korun ni dengan Fir'aun ni. Tapi dua-dua yang kaya ni, apa jadi sekarang nasib dia? Jadi macam ayam panggang. Dibakar siang malam, pusing gitu. Padan muka. Orang yang dilaknat Allah. Dan orang yang dilaknat Allah ni kita boleh laknat juga. Sebab Allah laknat dia. Maka kita pun laknat dia. Dan kita minta jauh.